أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi atau menjadi makhluk lain yang tidak mungkin hidup kembali menurut fikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapakah yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang kali pertama telah menciptakanmu. Lalu mereka akan menggelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, bilakah kiamat itu akan muncul? Katakanlah, mudah-mudahan waktunya semakin dekat, yaitu pada hari ketika dia memanggilmu dan kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu menyangka hanya sebentar saja berada di dalam kubur. Dan katakanlah kepada hamba-hambamu, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik benar. Sesungguhnya syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia kehendaki, nescaya dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika dia kehendaki, pasti dia akan mengazabkanmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.
Dan Tuhanmu lebih mengetahui sesiapa yang di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah berikan kelebihan kepada sebahagian Nabi-Nabi ke atas sebahagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain daripada Allah. Mereka tidak berkuasa untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula mampu mengubahnya. Orang-orang yang mereka suruh itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Sesiapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Dan tidak ada sebuah negeri pun yang penduduknya menderhaka, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksaan yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Apa yang mereka katakan Tuhan itu adalah berhala, malaikat, jin dan sebagainya. Nabi Isa AS, para malaikat dan Uzair yang mereka sembah itu menyeru dan mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka suruh itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharapkan rahmatnya dan takut terhadap azabnya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Surah Al-Isra 17 ayat 57. Frasa mencari jalan dalam ayat ini artinya mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ibadah dan mencintainya. Ada 3 sendi iman, iaitu cinta, rasa takut dan berharap. Tentang pengharapan ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia sepertimu yang telah menerima wahyu bahawa sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka sesiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surah Al-Kahf 18 ayat 110. Dan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dengan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah 218. Di dalam hadis disebutkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menurut prasangka hamba-Mu kepadaku, maka hendaklah dia membuat prasangka kepadaku mengikut kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Raja merupakan ayunan langkah yang membawa hati ke tempat kekasih, iaitu Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Ada yang berpendapat raja artinya kepercayaan tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan raja mengharap dengan berangan-angan, iaitu berangan-angan disertai kemalasan. Pelakunya tidak pernah bersungguh-sungguh dan berusaha. Sementara mengharap itu disertai dengan usaha dan tawakal. Pertama, seperti keadaan orang yang berangan-angan, andaikan dia mempunyai sebidang tanah yang dapat ditanami dan hasilnya pun dipetik. Kedua, seperti keadaan orang yang mempunyai sebidang tanah, lalu dia membajaknya dan bercocok tanam, lalu dia berharap tanamannya tumbuh. Kerana itu, para ulama telah sepakat bahawa raja tidak dianggap sah kecuali disertai usaha. Raja itu ada 3 cabang. 2 cabang merupakan perbuatan terpuji dan 1 cabang lagi merupakan perbuatan tercela. Pertama, harapan seorang
agar dapat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan cahaya daripadanya, lalu dia mengharap pahalanya. Kedua, seseorang yang berbuat dosa lalu bertaubat dan mengharapkan keampunan, kemurahan dan kasih sayangnya. Ketiga, orang yang melakukan kesalahan dan mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa disertai usaha. Ia sesuatu yang menipu dan harapan yang dusta. Orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai dua pandangan. Pertama, pandangan kepada diri sendiri, aib dan kekurangan amalannya, sehingga membukakan pintu ketakutan agar dia melihat keluasan kurnianya. Kedua, pandangan yang membukakan pintu harapan baginya. Kerana itu ada yang mengatakan bahawa batasan raja adalah keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ahmad bin Nasim pernah ditanya apakah tanda raja yang pada diri hamba. Dia menjawab, jika dia dikelilingi kebaikan, maka dia mendapat ilham untuk bersyukur sambil mengharap kesempurnaan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat, serta mengharapkan kesempurnaan ampunannya di akhirat. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hari sebelum kewafatan baginda, janganlah salah seorang di antara kamu meninggal melainkan dia berbaik sangka terhadap Rabbnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas mengandungi pengertian tentang peringatan daripada rasa putus asa dan mendorong agar optimis, penuh harapan, terutama ketika di akhir hayat. Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda pernah menjenguk Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu di Mekah. Saat itu baginda bersabda, tolong panggilkan doktor untuknya. Lalu Al-Haris bin Qaladah pun dipanggil. Setelah memeriksa keadaan Sa'ad, Al-Haris berkata, dia tidak apa-apa, buatkan dia ramuan hulbah dengan kurma segar yang dimasak lalu minumkan kepadanya. Maka apa yang diperintahkannya itu dilaksanakan hingga Sa'ad benar-benar sembuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan perbezaan tafsiran. Khasiat hulbah. Hulbah termasuk jenis biji-bijian, memiliki sifat yang panas pada tahap kedua dan kering pada tahap pertama. Jika dimasak dengan menggunakan air, baik untuk kerongkong, dada dan perut. Hulbah dapat meredakan batuk dan asma, melancarkan pernafasan dan meningkatkan penghasilan mani. Selain itu, ia bagus untuk mengubati masalah angin, lendir, buasir. Wanita yang terkena ketumbuhan rahim boleh berendam di dalam air rebusan hulbah. Juga boleh diusapkan pada bahagian yang terkena ketumbuhan untuk mengubati dalaman perut. Hulbah dapat dicampur dengan samin dan albanib. Sadaqallahul azim.